ले गई, उनके साथ हाथापाई की, मार पिटाई की और यहाँ से वो झोपड़ियाँ को फूंक कर अपनी मोटरसाइकिलों पर थे और वहाँ से BJP ni parti yang berkuasa 2014 oleh Narendra Modi di Perdana Menteri. Dia membawa kebangkitan nasionalisme Hindu dan ideologi Hindutva. Apa maksud Hindutva? Hindutva ni adalah Hinduness, kehinduan, ideologi politik moden yang menyokong ketuanan Hindu, Hindu supremacy, dan berusaha untuk mengubah India daripada negara sekular kepada negara bangsa Hindu. Dia cuba meyakinkan penduduk India bahawa kunci menghilangkan kemunduran daripada India ni dengan mengangkat Hindutva. Maksud dia tak ada istilah lain untuk maju, untuk moden, kau kena jadi Hindutva, baru boleh jadi moden dan maju. Jadi dia fasis sikit sampai identiti minoriti semua dihancurkan. Hanya orang Hindu dapat semua hak kewarganegaraan. Yang bukan Hindu, either you are ousted or you are second class. Dia adalah satu reaksi kepada secularism. Saya melihat memang dah ada satu perbahasan menggambarkan istilah dekad ini diistilahkan sebagai the decade of hatred, dekad yang penuh dengan kebencian. Ini adalah fasa ideologi yang sedang berlaku pada hari ini. Akan naik ideologi yang bersifat ekstrim, far ekstremis ni, dan bersifat supremacy. Contohnya dia sebenarnya berkesinambungan apa yang berlaku dekat US dengan naiknya Trump. Dia mengangkat white supremacy, dengan apa yang berlaku dekat Britain sehingga dia membawa kepada Brexit. Memang naik kelompok-kelompok far ekstremis. Sebelum kita melihat kepada India tu secara spesifik, jadi ramai penyelidik membahaskan kenapa sekarang hari ini menaik satu ideologi yang agak ekstrim ni. Dan ada yang menyatakan sebenarnya antara punca dia adalah bila mana masyarakat ni hidup dalam satu keadaan yang susah. Permasalahan pelbagai satu permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, semua permasalahan kenegaraan, semua itu ditanggung oleh rakyat. Dalam masa yang sama, politik-politik yang ada dalam negara pada hari ini tak dapat memberikan pengharapan tersebut pada rakyat. Jadi pergantungan rakyat ini terhadap satu solusi terhadap permasalahan yang mereka tanggung ni, mereka tak dapat keluar. Jadi golongan-golongan far ekstremis ni akan menunggang isu-isu ini dan menggambarkan mereka inilah a new hope, satu jalan keluar. Adakah mereka itu benar-benar beragama, religious man, religious people ke? Itu satu soalan yang menarik lah kat situ. Itu yang disebutkan sebenarnya golongan-golongan ekstremis religious ni, dia sebenarnya bukanlah orang religious pun. Kalau kita contoh, kita baca sejarah Zionis pun, Theodor Herzl kan, dia tu sendiri dikatakan tak boleh baca kitab dia pun, bahkan bukanlah seorang yang beragama pun, dikatakan sebagai secular Jews pun. Maksudnya bila dalam keadaan macam ni akan wujud kelompok-kelompok yang mengeksploitasi. Macam mana yang berlaku sebelum daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua, memang akan naik far ekstremis. Itulah wujudnya Stalin kan, komunis, Soviet, Nazi, fasis. Time itulah bila naiknya ideologi-ideologi yang bersifat far ekstremis, maka dia adalah sebenarnya macam satu time bomb kepada satu pergolakan besar yang akan berlaku di masa hadapan. Kalau kita lihat siapa yang untung di dalam arus sekular ataupun kesamarataan mutlak ini, akhirnya dia akan menguntungkan golongan kecil saja, golongan-golongan yang ada T1 ke apa benda ke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seolah-olah seperti kalau kita tengok apa yang berlaku di tanah Melayu kan, maknanya apabila kita menyamaratakan semua hak, akhirnya dia hanya menguntungkan orang-orang yang minoriti. Jadi sebab itu di tempat-tempat lain pun benda yang sama. Kenapa di US pun adanya tadi yang disebut oleh Ustaz Firdaus tadi, Donald Trump pun diguna white supremacy, dan kerana mereka sendiri rasa tergugah dengan ada imigran-imigran yang duduk di situ. Sebenarnya ini adalah masalah apabila kita tidak menggunakan satu neraca yang tepat. Ini kerancuan falsafah Togut ni. Maknanya mereka akan sentiasa mencari jalan. So satu masa nanti apabila falsafah yang salah ini ditinggikan, akan ada satu reaksi pula untuk mengembalikan balik. Ekstrim satu lagi akan sentiasa ada. Kefahaman agama yang salah, kefahaman falsafah yang salah, kerancuan ini menyebabkan berlaku polarisasi dan akhirnya membawa kepada kepincangan sistem hidup. Sebab tu saya tengok sebenarnya isu utama dia pada asas dia, iaitu apabila konsep kita salah, kita punya kefahaman kita salah terhadap manusia, adanya kasta-kasta dan seumpamanya yang berlaku di dalam ajaran-ajaran yang salah itu, dia akan membawa kepada lagi-lagi dia sokong dengan kuasa, akan membawa kepada kezaliman, akan membawa kepada penindasan, eksploitasi. So itulah ada yang sebut sebenarnya far ekstremis ni dia bukanlah antitesis kepada western punya ideologi. Bahkan sebenarnya far ekstremis ni sendiri adalah lahir daripada rahim western punya ideologi. Maksudnya yang digambarkan seolah western punya ideologi ni bersifat plural, bersifat sekular, bersifat menerima kepelbagaian semua tu, akhirnya sebenarnya yang ekstrim-ekstremis pun akan lahir daripada rahim yang sama. Jadi poin tadi betul lah, agama yang benar akan melakukan tindakan yang benar dan akhirnya kebahagiaan timbul daripada situ.